Aksi secara keseluruhannya pada separuh masa pertama, kita imbas kembali bagaimana Indra dengan masih lagi berupaya untuk menghasilkan gerakan yang menarik ketika Farhan masih berada dalam pasukan pada separuh masa yang pertama. Kadar juga separuh masa yang pertama antara yang kerap kali juga menguji Khairul Fahmi Encik Mat. Mawi? Ya, apa yang berlaku setelah selesai ini, kita dapat saksikan bahawa kedua-dua pasukan gagal menghasilkan gol atas alasan sebab pasal kedua-dua bahagian attacking ini tidak dapat sampai ataupun penjudah yang tidak berkesan. Separuh masa yang kedua jarang kita melihat cubaan sebegini yang dihasilkan oleh Nizam pada luar kotak penalti. Ya, mungkin keadaan ini agak sukar berlaku di separuh kedua. Peladak di bahagian serangan agak tumpul sekali di sini. Jarang mereka dapat second range shooting yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Sumbangan Akmal juga menarik, Mawi. Saya rasa mungkin akan terus berada dalam skuad Devon untuk First 11. Ya, tentu saya pasti pemain muda ini begitu memberi kesan impact di sebelah kiri di banyak attacking ataupun banyak larian-larian beliau membolehkan pasukan Peredah bergerak di sebelah kiri. Okey, offside bola ini? Memang offside. Kalau kita tengok di situ kedudukan Haris Safwan, tidak salah saya kedudukan bila dia terima bola. Haris Safwan terlepas satu peluang yang mana kedudukan 50-50 juga dengan kedudukan Helmi Elias di gawang pasukan Felda. Nyata dia in position pada perlawanan kali ini. Ya, untuk separuh masa kedua ni kita baru dapat saksikan bahawa beliau dapat bergerak ataupun menerima banyak hantaran menyebabkan beliau ada berada kedudukan untuk boleh menjadikan gol. Pada minit ke 72, sekali lagi Helmi Eliza, ini saya klasifikasikan gol sebenarnya. Memang kalau kita lihat tandukan, walaupun tandukan ini tidak begitu baik tandukan bawah, tapi bola melantun ke atas. Tapi dengan cepatnya dipintas oleh Helmi tadi, satu gerakan pintasan yang begitu baik dan dilakukan oleh penerju gol Felda. Okey, bola ini saya rasa sepatutnya diberikan foul untuk ataupun sepakan cuma kepada pasukan Felda. Ya, saya pun. PKNS yang mendapat suntingan semangat selepas mengejutkan Lions 1-0 di Shah Alam meneruskan rentak kemenangan di Terengganu. Gol pembukaan PKNS dijaringkan Muhammad Fauzan Zulkifli pada minit ke-14. 7 minit kemudian gol kedua diperolehi hasil jaringan penyerang impornya Patrick Ronaldinho. Manakala gol ketiga terhidang akibat kecuaian barisan belakang T-Team membolehkan Muhammad Fakhrul Aiman menyempurnakan malam gemilang PKNS FC. Taruhkan beliau selaku centre back bersama-sama dengan Saiful Nizam Miswan. Kanasian, Solid Kanasian untuk Amri. Lolos di celah-celah kaki Nasir Nordin. Sebenarnya tendangan itu boleh diselamatkan oleh barisan pertahanan, tetapi pengalaman dan juga kebijakan Amri Yahya yang terus mengejar bola itulah. Ya, satu tindakan penyudah yang cukup bijak. Kita dapat lihat di sini satu larian dan juga hantaran yang cukup bermutu ditujukan oleh Solhin dalam kotak penalti. Mengapa Nazrin lambat untuk menutup ruang untuk mengambil bola, tetapi kita dapat lihat sambil memusingkan badan tanpa menyentuh bola, tanpa menampan bola, terus melakukan tendangan ke arah pintu gol. Amri set Raimi. Amri menunggu di tengah, peluang untuk Amri Yahya. 2-0. Nasrin tertewas lagi. Kita lihat semuanya bermula daripada Amri. Tandukan beliau masuk ke dalam. Kita lihat Amri bijak mencari ruang far post. Hantaran yang cukup baik, hanya satu lorongan yang cukup mudah. Bijak Amri mencari tempat. Dan juga hantaran silang yang cukup baik. Tetapi bagaimana Amri bijak mencari ruang. Fairuz. Cantik. Siapa lagi? Kalau Fauzi Roslan. Tindakan berani beliau untuk merebahkan badan. Tak habis lagi ayat saya mengenai Syarbini sebenarnya di Stadium Shah Alam ini.
Kalau kita lihat sebenarnya, ya, kita lihat di sini, inilah kesilapan ketara pertahanan pasukan Selangor, utamanya midfield mereka. Mereka terlalu turun ke bawah ketika bertahan. Disebabkan itu antara silang dan satu tandukan flying header yang cukup baik daripada Fauzi. Jangan lupa bagaimana hantaran silang yang cukup. Fauzi, dorongan yang baik untuk Surendran, ditarik. Bahaya, penalti diberikan kepada Pahang Darul Makmur. Fairuz Abdul Aziz menarik Surendran. Dan ya, kita lihat di sini nyata satu tarikan dan juga bentesan dilakukan ke atas Surendran. Namun begitu kita lihat Amirul. Tadi beliau berada di belakang. Tiba-tiba bagaimana beliau meluru ke depan kerana ada ruang untuk beliau naik ke atas. Adalah satu tindakan bijak meluru ke depan yang dilakukan oleh Amirul. Inilah yang dikatakan peranan yang cukup besar. Kita lihat di sini satu tarikan dan juga satu bentesan di dalam kotak penalti. Satu tindakan yang baik daripada pengadil memberikan tendangan penalti ini kepada pasukan Pahang. ketinggalan 0-2. Mereka menang. Sekarang ini ketinggalan 0-2. Bakal untuk menyamakan kedudukan dari pemain lama mereka. Razman berdepan dengan Syarbini Alawi untuk gol penyamaan. Empat gol dalam tempoh 43 minit. Tenang saja Razman untuk menewaskan Syarbini yang bergerak ke sebelah kiri. Ya, satu tandungan yang cukup baik daripada Razman, cukup confident, cukup yakin dengan tindakan. Oh, cantik. Itu dia, Ramzul Zahiri. Saya dah kata dia nak jadi super sub ataupun sekadar menjadi pemain simpanan saja. Cross yang baik, terjahan yang baik. kita lihat bagaimana satu antaran yang cukup baik, tetapi Ramzul bertindak lebih pantas Dari Syukur Yusof. Syukur, ya. Menyedari Ramzul berada dalam kedudukan yang selesa, di depannya tidak ada pertahanan yang menghalang untuk beliau melakukan pintasan di hadapan pintu gol. Seri di Kota Baru 15 Januari lalu, Johor Darul Takzim menerima kunjungan tentera di Larkin dengan misi memburu 3 mata penuh. Bagaimanapun, minit ke-7, tuan rumah ketinggalan 1-0 hasil percubaan Amir Izwan Tajuddin. Tersentak dengan gol lawan, Darul Takzim bangkit mengikat kedudukan menerusi percubaan penyerang import sensasi Spanyol Daniel Guiza 10 minit berselang. Namun minit ke-38, kelekaan benteng pertahanan tuan rumah menyaksikan Irwan Fadli Idrus kembali meletakkan ATM di depan sebelum Nur Syahrul Idlang Talaha menjadikan kedudukan 2-2 minit kemudian. ATM membuat kejutan awal apabila menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-7 hasil jaringan pemain pertahanan Amir Rizwan Taj. Namun Johor Darul Takzim bangkit menyamakan kedudukan menjelang minit ke-17 menerusi bekas pemain antarabangsa Spanyol Daniel Guiza. The Gladiators sekali lagi di depan pada minit ke-39 apabila sepakan percuma Irwan Fadli Idrus menenjah gawang lawan. Johor Darul Takzim kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-40 selepas Nur Syahrul Idlan telah meledak gol hasil hantaran lintang Nurul Azwan Roya. Berbaki 8 minit permainan, ATM terpaksa beraksi dengan 10 pemain apabila Muhammad Fitri Omar dilayangkan kad merah. Everton seperti mampu jadi kenyataan apabila tonggak utama Eva Awana menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-33. Kebangkitan tuan rumah bagaimanapun disaksikan pada babak kedua dengan kawalan lebih ketat di bahagian pertahanan tanpa ruang buat Terengganu menambah gol. Percubaan demi percubaan jentera serangan Lions 12 akhirnya berhasil pada minit ke-65 setelah kekalutan di depan gawang dimanfaatkan Safwan Baharudin. Enggan menghampakan penyokong sendiri, Lions 12 terus kembali membara dengan menjaringkan gol kedua 10 minit kemudiannya menerusi Syafiq Zainal.
Gol itu sekaligus meranapkan impian 3 mata Terengganu untuk Lions telah kini di kelompok pendahulu. Mulakan aksi pada separuh masa pertama dengan garang apabila sepakan percuma daripada Rafael Souza berjaya ditepis penjaga gol Negeri Sembilan Muhammad Hamsani Ahmad seawal minit kedua. Tersentak, Negeri Sembilan cuba bangkit menerusi Muhammad Firdaus Azizul pada minit ke-24 namun berjaya dinafikan Farizal Malias. Selepas itu, permainan lebih tertumpu di tengah padang dengan pasukan tuan rumah turut buntu dalam melancarkan serangan ke kubu Perak. Bersambung babak kedua, Perak terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Muhammad Isyamuddin Syahri diperintah keluar padang apabila menerima 2 kad kuning. Keadaan itu bukan penghalang buat pasukan pelawat, sebaliknya pemain gantian Muhammad Faili Ghazali muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus membantu pasukannya mendaki 3 anak tangga untuk kedudukan keseluruhan ke-6 sambil Negeri Sembilan terus tercorot di dasar liga. Apa sekalipun bagi saya, jentera serangan kita masih lagi tumpul. Oleh kerana kita tengok di saat-saat mula lagi kita dah dapat peluang dan kita sia-siakan dan banyak lagi one-two passes yang dipanggul yang kita tak dapat laksanakan. The performance of the team is unacceptable. So in 4 games, 3 loss, 1 draw, so it's unacceptable.